warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Malaysia ingin membentangkan tentang pembiakan manusia. Apakah itu sistem pembiakan manusia? Sistem pembiakan manusia ialah manusia membiak dengan cara pembiakan seks. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan kedua-duanya sangat penting. Pasangan yang tidak dapat melahirkan zuriat jika sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Sistem pembiakan lelaki terbagi kepada 7, antaranya vesikel semen, bertujuan untuk merembeskan benda liar yang mengandungi nutrien untuk sperma. Kedua, ductus, iaitu untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra dalam badan. Ketiga, testis, untuk menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan hormon seks jantan seperti testosteron. Keempat, kelenjar prostat, iaitu mengeluarkan dan menyimpan cecair yang berkhasiat untuk melindungi sperma. Kelima, zakar, untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Yang keenam, uretra, selalu mengeluarkan sperma dan air kencing keluar daripada badan. Ketujuh, skrotum, memegang dan melindungi testis. Sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan terbahagi kepada 5, iaitu tiub falopio, iaitu tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Kedua, ovari, iaitu untuk menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan hormon seks wanita. Ketiga, cervix, untuk mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Ketiga, faraj, menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Kelima, uterus, iaitu rahim, tempat embrio berkembang dan membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adenin di sini mahu membentangkan tentang perubahan fizikal yang berlaku ketika akhir balik. Maksud akhir balik ialah peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Remaja yang akhir balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Untuk lelaki akan akhir balik ketika umur lebih kurang 14 hingga 17 tahun. Antara ciri-ciri perubahan fizikal berlaku di suara, badan dan organ pembiakan. Suara menjadi peti suara larynx membesar dan suara akan menjadi garau. Misai dan janggut mula tumbuh dan bulu tumbuh di ketiak dan dada. Organ pembiakan testis hasilkan hormon seks dan sperma. Bulu tumbuh di bahagian sulit, zakar dan skrotum mula membesar. Perempuan pula akan akhir balik ketika umur antara 10 hingga 12 tahun. Buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar. Bulu tumbuh di bahagian ketiak. Organ pembiakan ovari hasilkan ovum dan hormon seks. Bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitaran head bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafika. Ingin membentangkan perbandingan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan ialah sperma, gamet betina ialah ovum. Sperma ialah sel terkecil dalam badan lelaki. Ovum ialah sel terbesar dalam badan perempuan. Kepala sperma mengandungi nukleus yang membawa maklumat genetik dan pewarisan yang diturunkan kepada zuriat. Ekornya membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj. Uterus dan tiub falopio sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Ovum berbentuk sfera berdiameter kira-kira 0.1 Nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan yang akan diturunkan kepada zuriat. Ovum tidak boleh bergerak sendiri. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Sperma boleh bergerak dihasilkan oleh testis, gamet jantan, sel terkecil di dalam badan, membawa maklumat genetik, sel pembiakan seks. Ovum tidak boleh bergerak dihasilkan oleh ovari, gamet betina, sel terbesar di dalam badan perempuan, sel pembiakan seks membawa maklumat genetik. Ini ialah tentang kitar haid. Perempuan akan mula mengalami haid
apabila telah mencapai akhir balik, dan haid itulah tanda bermulanya kitar haid seseorang wanita. Haid itu ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah mengalir melalui faraj. Manakala kitar haid itu, dia merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari yang melibatkan pembebasan ataupun pembebasan telur matang. So, kitar haid ni dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Perempuan yang normal, dia akan mengalami kitar haid ni ataupun dia akan mengalami kitar haid kira-kira 28 hari. Tapi dia berbeza-beza mengikut individu. So, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid seseorang wanita, antaranya pengambilan nutrien seseorang wanita, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan tekanan mental. Kitar haid mempunyai fasa-fasanya, iaitu hari pertama hingga hari kelima ialah fasa haid. Lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa akan disingkirkan apabila haid bermula. Hari ke-6 hingga hari ke-16 ialah fasa pemulihan. Dinding uterus akan mula dibina semula. Salur darah pada dinding uterus terbentuk dan bersedia untuk menerima penempalan sel yang telah disenyawakan. Pada hari ke-12 hingga hari ke-17 ialah fasa subuh. Ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 haid. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Jika ada sperma, persenyawaan boleh berlaku. Hari ke-18 hingga ke hari ke-28 ialah fasa prahaid. Dinding uterus melebal dan kaya dengan darah. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan berlaku di dinding uterus. Jika tiada persenyawaan berlaku pula, kitar haid akan berulang seperti biasa. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi setiap wanita untuk memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti mikroorganisma. Antara cara-cara penjagaan kebersihan diri semasa haid dan kepentingannya ialah, semasa haid, wanita perlu menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing UTI. Yang kedua, wanita haid digalakkan mandi secara kerap untuk membersihkan tubuh badan. Jadi apakah itu kitar haid tidak stabil? Kitar haid tidak stabil itu merujuk kepada seorang wanita yang tidak mengalami haid pada setiap bulan, kitar haid yang terlalu panjang atau terlalu pendek dan fasa haid yang melebihi 15 hari. Masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, senaman berlebihan atau boleh juga disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim. Apakah kesan-kesan kitar haid yang tidak stabil? Yang pertama, kemandulan. Kitar haid yang tidak stabil ialah tanda-tanda awal mengalami masalah sistem pembiakan. Rawatan yang lewat boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lebih serius seperti kanser ovari, kanser cervix dan kanser uterus. Yang kedua, kesukaran merancang keluarga. Kitar haid tidak stabil juga akan menyebabkan seseorang wanita ini suka untuk menentukan hari subuh mereka. Hal ini akan menyebabkan wanita tersebut suka untuk merancang ataupun mencegah kehamilan. Yang ketiga, masalah kesihatan. Kitar haid yang tidak teratur akan menyebabkan haid yang berpanjangan. Hal ini akan menyebabkan kehilangan darah yang banyak ataupun anemia. Tubuh badan akan menjadi lemah dan mudah pingsan. Untuk menyokong kempen sekolah, kami akan menyelitkan sunnah menundukkan pandangan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Surah An-Nur ayat 30.